Assalamualaikum semua. Hari ini kita belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian hadis. Hari ini kita masuk tajuk hindari dosa-dosa besar. Okay, sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri. Saya Ustazah Nurul Zaini. Okay, jom kita mulakan. Sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam menceritakan tentang hadis tersebut, mari kita dengarkan bacaan hadis hindari dosa-dosa besar. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Kita tengok maksud hadis. Okay, yang pertama, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Qala syirku billahi wa sihr. Baginda bersabda, syirik kepada Allah dan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali dengan kebenaran. Wa aklur riba wa aklu malil yatim. Makan riba dan makan harta anak yatim. Wattawalli yawmaz zahfi. Dan lari daripada medan peperangan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Okay, daripada hadis tersebut terdapat 7 dosa besar. Okay, apa 7 dosa besar tu? Iaitu syirik kepada Allah, lari daripada medan perang, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, qazaf dan sihir. Okay, jom kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan jenis 7 dosa besar ni. Okay, yang pertama kita tengok syirik. Syirik terbahagi kepada 2, iaitu syirik jali, nyata, dan syirik khafi, tersembunyi. Okay, Ustazah nak tunjukkan apa itu syirik jali. Okay, apa maksud syirik jali? Iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al, perbuatan. Okay, contohnya, apa contoh syirik jali? Okay, bila nyata ni maksudnya perbuatan tu kita nampak. Okay, jelas perbuatan tu adalah syirik. Okay, contohnya menyembah berhala, meyakini Nabi Isa anak Allah, meyakini alam dikuasai selain Allah SWT. Maknanya kita lebih percayakan benda lain daripada Allah SWT. Okay, apa kesan kalau kita mengamalkan syirik jali ni? Merosakkan akidah. Silap air bulan boleh murtad. Apa itu murtad? Iaitu keluar daripada Islam. Okay, kita tengok pula syirik khafi, tersembunyi. Okay, tadi syirik jali, nyata. Syirik khafi iaitu tersembunyi, yang kita kadang-kadang tak sedar pun. Sebenarnya kita dah buat syirik. Okay, kita tengok maksud sebenar syirik khafi, iaitu melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Okay, kita tengok contoh untuk lebih faham. Okay, ada 3 contoh, iaitu riak, ujub, takbur. Okay, kita tengok yang pertama. Apa contoh riak? Melakukan solat, mengharapkan pujian manusia. Maknanya dia buat solat ni bukan kerana Allah, tapi mengharapkan pujian manusia. Biarlah aku solat. Kalau aku solat, mesti orang puji aku. Okay, itu maksudnya riak. Mengharapkan pujian manusia. Okay, ujub. Apa maksud ujub? Berasa hebat dengan amalan sendiri. Kita bangga dengan diri kita sampai kita lupa siapa yang memberi keizinan untuk kita menjadi hebat, untuk kita mengetahui sesuatu perkara, untuk kita
pandai. Siapa yang beri? Allah SWT. Tapi benda tu kita fikir, oh aku hebat, aku boleh buat semuanya. Okey, jadi berhati-hati. Okey, seterusnya sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Takbur. Takbur ni adalah sombong lah. Okey, sombong dengan kelebihan duniawi yang dilakukan. Maknanya urusan dunia ni semua dia dapat. Dan dia sombong, aku dapat semuanya, apa yang aku nak aku boleh buat. Tu maksudnya dia sombong dan takbur. Ingat okay, syirik khafi ni tersembunyi. Yang ni dia ada dalam diri kita tau. Okay, dia ada dalam diri kita. Kalau kita tak berhati-hati akan terjadinya syirik khafi. Sebab itulah apa yang kita cakap, apa yang kita buat ni, kita kena buat kerana Allah SWT. Okay, jangan kita mengharapkan pujian manusia. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, apa kesannya kalau kita mengharapkan pujian manusia? Merosakkan amalan pahala. Okey, elok-elok dapat pahala, terus tak ada pahala. Kita buat solat ni, contohnya kita buat solat, kita solat lah, okey, mesti orang puji aku. Elok-elok nak dapat pahala dah sebab kita melaksanakan solat. Solat sunat contohnya. Tapi kita nak orang puji kita, terus amalan pahala tu tak ada. Okey, seterusnya. Sihir. Apa itu sihir? Cuba kamu fikir, apa itu sihir? Okey, apa itu sihir? Maksud sihir, perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin. Okey, apa contoh sihir? Santau, pukau, minyak pengasih, pelaris. Ni semua kamu tahu kan? Kamu biasa dengar kan? Okey, santau ni kalau kita tak puas hati dengan orang, kita pun santau dia. Okey, biasa orang buat santau ni, dia bagi gambar, dia bagi apa yang ada dalam diri kita ni. Ada yang dekat dengan diri kita ni, contohnya rambut ke, pakaian ke. Okey, dia pergilah jumpa bomoh, dia santau menyebabkan kita rasa sakit. Okey, pukau ni selalu pada zaman sekarang ni orang buat pukau ni bila nak mencuri. Maknanya dia baca dekat orang tu, lepas tu dia pun ambil duit tanpa orang tu sedar. Maknanya tak berlaku pergaduhan lah, tak berlaku pertelingkahan. Okey, minyak pengasih ni selalu digunakan dalam rumah tangga. Contoh ada orang ketiga, suka kat laki kamu, suka kat isteri kamu, dia pun guna minyak pengasih. Dan diguna minyak pengasih tu, jadi perempuan atau laki tu akan lebih suka pada orang yang buat tu. Okey, dan menyebabkan berlakunya kerosakan rumah tangga. Okey, pelaris. Pelaris ni biasa orang guna waktu bila? Dekat restoran. Okey, sebab itulah kita kena berhati-hati. Nampak je orang ramai, macam pelik je. Kamu pergi makan, rasa biasa. Jadi berhati-hati. Sebab itulah kita kena sentiasa baca doa. Okey, baca ayat kursi, baca doa makan, supaya kita hindar daripada sihir. Okey, kalau orang yang berilmu, orang yang mengamalkan amalan-amalan yang baik, ikut perintah Allah, dia ada ilmu dalam diri dia, kadang-kadang dia nampak, okey, kadang kedai makan tu, dia nampak, pakai pelaris, elok duduk kat bucu dinding. Okey, jadi kita kena hati-hatilah. Jangan kata, tempat tu sedap. Kita kena berhati-hati. Kita tak memburukkan seseorang tu. Tapi jangan kita buruk sangka orang yang masak sedap tu letak pelaris. Tak. Okey, kita kena tengok keadaan. Sebab itulah kita kena pandai memilih. Okey, lagi satu, kita nampak restoran tu kotor je, tapi ramai sangat orang. Jadi berhati-hatilah. Okey, tapi jangan kamu pula jumpa kat kedai yang batu panjang, guna pelaris ni. Tak semestinya. Kita tengok orang. Okey, kita tengok keadaan orang tu, tengok keadaan kedai tu. Okey, apa kesan kalau kita mengamalkan sihir? Mengakibatkan kesakitan tubuh badan, mencetuskan pergaduhan, memporak-perandakan rumah tangga, menyebabkan kematian. Dalam orang yang buat sihir ni, hati dia tak jadi tenang. Kalau sihir dia tak jadi, dia memberi impak kepada orang tersebut, mengakibatkan dia sakit sebab dia berbalik semula kepada orang tersebut. Okey, seterusnya, membunuh. Apa yang dimaksudkan dengan membunuh? Semua orang tahu kan, bunuh tu apa? Bunuh tu menikam orang lah kan, sampai mati. Okey, kita tengok maksud sebenar. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, meletakkan racun dalam makanan atau minuman. Ni membunuh ni maksudnya dengan niat tau. Okey, dengan niat. Kalau tanpa niat, dia dikira membunuh juga. Tapi
Tapi dia mungkin dia ada masalah mental. Okey, ni membunuh dengan niat. Memang niat dia untuk membunuh seorang tu. Okey, apa kesannya? Menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan, memporak-porandakan kehidupan masyarakat. Lepas tu diri pembunuh tu pun akan hidupnya rasa tak tenang lah. Kalau hukuman dunia, dia akan dimasukkan penjara ke atau ke tali gantung ke. Tu kesannya. Okey, seterusnya makan riba. Okey, apa maksud riba? Okey, maksud riba ialah apa maksud riba? Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Maksudnya faedah yang berlebihan. Okey, contoh hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Okey, kita boleh contohnya dalam perniagaan, kita boleh menaikkan harga tapi kita kena ambil kira semua segi. Contohnya penghantaran minyak kereta, kalau memasak minyak masak, lepas tu kita punya tenaga, kita kena kira semua. Okey, jangan kita sesuka hati. Contoh kita beli barang RM2 tapi kita jual RM20, tu dah dikira riba. Okey, seterusnya kesan. Okey, kesan riba mengakibatkan penindasan, melumpuhkan ekonomi umat Islam, menyebabkan masyarakat akan rasa teraniaya. Okey, seterusnya makan harta anak yatim. Apa maksud makan harta anak yatim? Iaitu menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, contohnya membelanjakannya untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebihan, menyalahgunakan harta anak yatim. Contohlah, okey, contohnya saudara kita, okey, anak dia bawah 18 tahun. Banyak harta yang ibu bapa dia tinggal. Jadi kita pun nak jaga anak tersebut. Sebab apa? Nak harta dia. Kita boleh pakai harta anak yatim tapi untuk kegunaan anak tersebut. Okey, bukannya kita guna untuk suka hati kita. Sebab kita adalah pemegang amanah, jadi janganlah kita berlebih-lebihan. Okey, menyalahgunakan harta anak yatim ni, dia buat bisnes lah, dia buat kerja yang tak sepatutnya lah. Okey, jadi yang kita ingat, kalau kita jaga anak yatim, semua harta dia kita boleh pakai. Okey, tak Okey, jadi kita kena tengok kegunaan kita ni untuk apa. Okey, apa kesan makan harta anak yatim ni? Mengakibatkan penindasan, menjejaskan hubungan kekeluargaan, akan berlakunya pergaduhan disebabkan harta. Okey, lari dari medan perang. Maksud lari dari medan perang iaitu meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contohnya, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Kesannya, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Okey, qazaf. Okey, apa yang dimaksudkan qazaf? Okey, saya rasa semua tak pernah dengar lagi apa itu qazaf. Qazaf ni ialah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Okey, maknanya kita tuduh wanita tersebut. Dia baik sebenarnya tapi sebabkan ada rasa iri hati dalam diri kita atau kita rasa untuk menganiaya dia. Okey. Jadi kita menuduh dia membuat zina tanpa ada saksi lah. Okey, ia dipanggil qazaf. Okey, contoh qazaf, percakapan dan pertuduhan yang jelas kamu telah berzina atau memanggil seseorang wanita itu adalah wahai penzina. Okey, apa kesannya? Menjatuhkan maruah wanita tersebut, mencetuskan perbalahan sebab kita tak ada saksi. Sebab tu pentingnya saksi dan pastikan saksi tu adalah orang yang adil, bukannya untuk niat membalas dendam ke untuk mengenakan orang. Okey, seterusnya. Okey, daripada semua yang Ustazah terangkan tadi, apa pengajaran yang kita dapat dalam hadis tersebut? Okey, yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh merosakkan akidah. Yang kedua, kita hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Dan yang ketiga, kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Okey, ada lagi pengajaran hadis tapi Ustazah bagi 3 saja untuk kamu fahamkan dan selebihnya bolehlah kamu tengok dalam buku teks. Okey, sampai sini saja. Terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa jawab latihan yang diberikan. Dan kita jumpa lagi.